Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Saya malam ni insya-Allah seperti saya sebutkan sebelum ni, malam ni saya bercadang untuk cadangan ditutup. Saya bercadang untuk go through dengan anda bagaimana nak menguasai kewangan dan juga ekonomi anda. Dan saya tak pasti berapa lama masa yang saya perlukan, tapi of course saya ada limit maksimum pun 1 jam. Tapi kalau saya boleh habiskan dalam masa 5 minit, of course tu yang terbaik. Tapi saya tak rasa dia adalah mungkin untuk 5 minit. Well, sebenarnya saya mengantuk sebab hari ni saya baru selesai coaching session untuk marketing Millennial Marketing Mastery punya peserta Super Supreme yang go through sepanjang hari ni. Lepas tu saya berlari pergi gym. So dia agak penat sikit. Tapi sebab saya dah janji, jadi malam ni insyaAllah saya akan run through. Pastikan anda sediakan pen dengan kertas. Sebelum saya nak teruskan, bagi anda yang tak tahu apa benda yang berlaku, malam ni saya seperti saya war-warkan daripada semalam, malam ni saya nak go through, saya nak berkongsi tentang bagaimana seseorang tu nak menguasai kewangan dan juga keadaan ekonomi diri dia ataupun keluarga dia. Dan bagi anda yang baru menonton, pastikan anda sediakan pen dengan kertas kalau anda nak belajar. Bagi yang tak nak, tak apa, anda boleh buka channel lain. Ada banyak channel lain yang anda boleh pilih. So malam ni insyaAllah saya akan bercakap ataupun berkongsi tentang topik tadi. Dan bagi anda yang baru join, anda boleh tulis dari mana anda menonton, negeri, negara, sementara tu saya akan go through step by step. Please make sure siapa yang baru tonton tu bersedia ambil tempat. Saya nak anda ready sebab it's going to be a very long process yang kita nak run through malam ni. Apa pun malam ni saya nak pesan, bagi anda yang first time atau baru menonton ni, atau orang yang tak kenal saya, nama saya Azizan. Saya adalah seorang usahawan sejak tahun 2001 yang berjaya lah, bisnes yang berjaya. Sebelum tu saya melingkup 3 tahun pertama dalam macam-macam jenis bisnes. Pada tahun 2001 alhamdulillah hidup saya berubah bila saya start ada mentor ilmu sistem. Saya terlibat dalam bisnes advertising dan saya ada projek telecommunication, banking, industri dengan guidance daripada mentor saya alhamdulillah, sehinggalah saya touch first million saya. Dan pada tahun 2008 saya decided untuk run independent 100% tanpa ada principal dan not contracted by any company. Sehinggalah sekarang on advertising, saya own advertising agency accredited. Dan pada masa yang sama juga saya terlibat dengan beberapa bisnes lain seperti coaching and training. Saya terlibat dalam new project yang saya run. Saya buat adalah saya baru set up college yang accredited ataupun license di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, yang mengadakan program diploma keusahawanan yang melibatkan keusahawanan, yang mana mereka ni akan start mula bisnes the moment mereka masuk first intake September ni insyaAllah. Jadi saya expect mungkin mereka tak boleh capai jutawan first million. Saya akan cuba juga insyaAllah bila mereka tamat diploma. Tapi at least bisnes mereka akan boleh bagi mereka income yang bagus insyaAllah, supaya mereka tak payah risau tentang pekerjaan dan mereka bagi pekerjaan pada orang. Okey, sebelum saya nak teruskan, kalau siapa baru menonton ni, malam ni saya nak bercakap tentang strategi kewangan dan juga ekonomi, bagaimana nak memperbaiki keadaan ekonomi anda. So apa saja yang saya cakap jangan percaya, sebab dia adalah perlukan anda sendiri tulis, kemudian daripada situ anda experience sendiri. Dan saya ada terlalu banyak result ataupun bukti kejayaan anak didik saya alhamdulillah over the past 8 tahun ni. Saya dah mengajar beberapa ratus ribu orang melalui live seminar. Dan kemudian sebabkan kekangan masa, saya banyak berkongsi hari ni melalui Facebook, melalui TV Al-Hijrah setiap hari Jumaat 9.30 malam. Dan insyaAllah 10 hari bulan September nanti saya ada sesi live Hijrah Usahawan. Bagi siapa yang nak hadir Hijrah Usahawan free di Shah Alam, pastikan anda hadir. Saya akan bercakap dengan anda live dan saya akan terima soalan macam mana nak membina bisnes. Okay, so
the first thing yang saya nak cakap adalah apa saja yang saya kongsikan ni adalah based on pengalaman. Okay, dia adalah based on pengalaman sendiri dan juga based on macam mana saya aplikasikan knowledge daripada mentor saya dan juga apa saja benda cabaran yang saya pernah lalu sebelum ni. So, kenapa orang bekerja, kenapa orang berniaga? Sebenarnya pada asalnya kita disuruh kerja atau berniaga sebab mak bapak kita suruh. Daripada kecil dia kata, oh pergi kerja, cari duit, belajar pandai-pandai kerja, cari duit, lepas tu dapat income, lepas tu mula ada family, ada anak. Itu adalah common pattern. Itu tak salah. Point saya adalah kemudian lepas tu ada orang kata daripada kau kerja baik kau berniaga sebab berniaga boleh bagi banyak duit, tapi ada benar ada tak benar. So apa yang benar apa tak benar lah begini. Sebenarnya apakah fungsi kita bekerja atau berniaga? Dia adalah mengikut kepada seperti saya sebutkan sebelum, tapi saya nak ingatkan balik. Dia adalah bergantung kepada apakah ini pilihan masing-masing. Saya bercakap based on apa yang saya faham dan apa yang saya buat. Dia adalah berdasarkan kepada apakah matlamat kita. Okay. So secara asasnya kewangan ni semua tak berguna kalau kita maksudnya Allah ambil kita lebih awal. Bukan tak berguna lah, tapi maksudnya kalau kadang-kadang orang kata apa duit banyak nanti kita mati kita tak bawa. Betul, itu saya setuju. Tapi untuk orang yang hidup mereka masih perlukan duit. Untuk orang yang hidup mereka masih perlukan kewangan untuk mereka teruskan kehidupan mereka. Jadi kewangan tu bukan untuk kita semata-mata, tapi dia adalah mungkin kita boleh gunakan untuk banyak manfaat orang lain. Kita boleh gunakan sebahagiannya untuk keluarga kita, untuk saudara mara kita, ataupun untuk kita sedekah, ataupun zakat dan sedekah. So the first thing yang kita nak cakap adalah tentang kewangan ni, tentang frustration. Apakah agaknya frustration yang saya pernah lalu? Kenapa saya nak berniaga? Kenapa saya nak ada duit? Mula-mula saya berniaga sebab saya nak ada banyak duit. Itu mentality pertama. Okay, mula-mula saya berniaga sebab saya nak ada banyak duit. Sebab saya fikir banyak duit saya boleh beli macam-macam benda. Itu betul sebahagiannya. So saya cerita tentang apa yang saya lalu. So masa saya bekerja, gaji saya RM1,500. Saya cakap gaji saya tak cukup. So bila gaji tak cukup, masa tu saya start dengan stockbroking firm. Saya syarikat di bawah bursa masa tu BSKL. So masa tu bila kerja, saya rasa RM1,500 tak cukup. Kenaikan gaji sikit, RM50 setahun. So saya rasa macam kalau saya banyak duit kan best. Kalau saya ada banyak duit kan best. Itu mentality yang saya ada dan mungkin saya percaya ramai orang ada. So masa tu apa dia? Point yang selalu bermain dalam otak saya, duit sentiasa tak cukup, kebocoran wang. Kemudian saya masa tu saya kata barang mahal, makin lama makin mahal. Itu tahun bila tu? Tahun 96, 97. So saya cakap kos sara hidup makin mahal. Masa tu lagi. Dan keperluan kita banyak, macam-macam benda kita nak beli, nak bayar. So kita kata tak cukup. Okay. So saya kata tak cukup. So apa yang saya fikir masa tu adalah kalau nak cukup saya kena cari banyak duit. Sama ada saya kerja part time, ataupun saya start business, ataupun saya invest. Yelah kita duduk kat stock market ni, kita tengok orang menabur macam best kan. So kita pun macam try nak invest. Try nak invest, tapi kita tak end up saya tak dapat return yang bagus, ataupun rugi banyak. Macam-macam isu lah masa tu. Macam-macam kesilapan dan kebodohan yang saya buat. Dan akhirnya end up bukannya dapat banyak duit, tapi rugi banyak duit dan kehilangan banyak duit. Walaupun kita tak banyak duit. Proses tu lah yang pertama yang saya lalu. Kemudian saya fikir, tak boleh ni. Saya tak pandai, saya dapati melabur tak bagus, saya cakap. Jadi saya kata saya nak business. So end up apa yang saya buat adalah saya berhenti kerja lepas sampai 2 tahun lebih. Saya berhenti, and then 98 saya start business. So saya cuba macam-macam jenis business. Sebab saya fikir kalau berniaga aku ada banyak duit. Saya fikir macam tu lah. Alright. So bila saya start business, dan kita ingat kita belajar investment analysis, kita belajar business school, kita ingat kita pandai dalam business. Tapi end up kan saya buat macam-macam jenis perniagaan 3 tahun pertama. Saya rasa some of you dah pernah baca atau dengar apa yang saya share. Saya end up bukannya makin banyak duit, tapi makin banyak. Dan duit pun tak banyak pun. Tapi bila kita start business, tak ada duit. Tak ada duit.
dan misi masa tu hanyalah nak cari duit banyak, tapi end up tak ada duit. Dan duit bocor, bisnes salah pilih, bisnes salah pilih, kita salah pilih bisnes salah pilih kita. Kita salah pilih kawan, masuk bisnes yang salah. Jadi 3 tahun tu 98 sampai 99 2000 asyik buat silap. Jadi patutnya nak ada banyak duit tadi, end up kita dalam keadaan yang broke. Broke ni bahasa apa? In fact, saya bukan setakat broke, saya masuk kepada tahap disaster, kewangan yang disaster. Nama saya start blacklisted, pinjam dengan bank tak boleh bayar, start pinjam dengan Along, adalah macam-macam isu, gadai tu, gadai ni, rumah, apa semua, refinancing, macam-macam isu. So, long story short, patutnya asalnya mentality kita ingat kita kerja, kita ada duit tapi tak ada duit. Kita ingat bila kita bisnes, kita akan ada duit tapi kita tak ada duit. You know, so kesilapan-kesilapan tu lah membuatkan saya semakin macam tak boleh faham sebenarnya macam mana nak bina kewangan yang betul. So pada tahun 2001 bila saya start ada mentor, proses tu lah yang banyak start mula merubah banyak perkara. Yang mana saya start ada mentor yang ajar saya tentang kenapa prinsip tentang kewangan yang saya nak share dengan anda kejap lagi. So prinsip kewangan, matlamat kewangan sebenarnya kenapa. Dan masa tu saya macam mula-mula saya tak setuju, sebab saya kata takkanlah kita nak ada duit ni macam bilanya nak kayanya. Saya cakap masa tu macam dia kata kita mesti ada plan, bila kita nak save, berapa banyak kita nak save, macam mana kita nak invest. Kita bina bisnes sekalipun kita kena simpan, you know. Kita boleh belanja tapi kita kena kawal. Jadi saya cakap macam bilanya nak jadi macam jutawan tu semua. Saya cakap boleh belanja sesuka hati. Apa yang saya tak faham adalah sebenarnya di belakang tu, apa yang saya tak faham adalah macam mana proses tu. Dan ni yang saya nak explain dengan anda. Apa yang berlaku, macam mana seseorang tu boleh bina kewangan dengan cara yang bagus dan lebih strategik, yang betul. Mudah-mudahan kita boleh capai dua benda. Kita boleh capai kejayaan daripada segi kewangan ketika kita ada sekarang, dan kita boleh gunakan dia juga untuk kebaikan, dan mudah-mudahan dia menjadi satu manfaat untuk kita nanti, insya-Allah bila kita dah tak ada. So itu lebih kurang point yang saya nak go through malam ni. Dia punya point dia adalah macam mana kita nak bina kewangan tersebut. So sebelum kita nak faham tentang bina kewangan dan strategi memperbaiki ekonomi kita kena faham satu perkara. Duit adalah alat. Ada 3 fungsi penting tentang duit. Tulis, ada 3 fungsi penting tentang duit. Yang pertama, dia hanyalah alat. Faham tak alat? Alat tu macam kereta. Kereta tu alat. Pen, alat. Okay. Apa lagi handphone, alat. Komputer, alat. Semua ni hanyalah alat. Radio, alat. Semua benda adalah alat, dan dia hanyalah alat yang kita boleh gunakan untuk apa? Contoh, kereta kita boleh gunakan untuk pergi kerja, atau pergi jumpa orang, ziarah keluarga. Kita boleh gunakan alat tu untuk kebaikan atau alat tu untuk benda yang tak baik. Itu kan alat. Macam Facebook, dia adalah alat. Kita boleh gunakan alat ni untuk kutuk orang, atau kita gunakan alat ni untuk beri manfaat pada orang lain. So, yang pertama, fungsi pertama duit adalah dia sebagai alat. Okey. Apakah fungsi kedua duit? Cerita. Fungsi kedua duit adalah masih lagi alat. Dia hanyalah alat semata-mata, bukan matlamat. Bukan matlamat, bukan. Kejap lagi saya explain. Dan yang ketiga fungsi duit adalah masih lagi alat, bukan matlamat. Apa dia macam tu? Macam ni. Okay. So, nak explain macam ni. Ada setengah orang kata, aku nak jadi jutawan. Aku nak jadi jutawan, nak capai 1 juta. So, katalah dia boleh capai 1 juta. So, dia ada 1 juta ringgit. So, apa berlaku? Adakah dia akan ambil duit 1 juta tu, dia setrika atas dia cantik, dia laminate, dia tampal kat dinding, dia tengok, dia tak air? Tak kan? So, duit adalah alat. Alat untuk apa? Kalau ada 1 juta ringgit, dia nak buat apa? Dia boleh gunakan alat tu untuk apa? Alat tu untuk sebahagian bersedekah, alat tu untuk perbaiki kehidupan keluarga dia, alat tu untuk bantu orang, alat tu untuk tingkatkan diri sendiri, tahap hidup, alat untuk bantu perbaiki tahap hidup orang lain. Dia hanyalah satu alat. Dan ada juga orang gunakan alat tu dengan cara yang salah. Contoh 1 juta ringgit untuk buat benda yang tak baik, buat benda yang merosakkan. Ada juga, betul. So, dia hanyalah satu alat. Dan alat tu adalah balik kepada, bergantung kepada kita punya niat.
Okey, bergantung pada niat kita. Inna amalu biniat, segala perbuatan mula dengan niat, dan bergantung pada ilmu dan juga kefahaman kita. Jadi sebenar-benarnya sebelum ni saya fikir duit adalah matlamat. Sebenarnya tak, duit hanyalah satu alat. Bila kita set goals, kita kata aku nak banyak duit, banyak duit, banyak duit, banyak ni. Sebenarnya kita tengah tulis tu hanyalah sebagai kita tengah set satu alat, apakah alat yang kita nak capai untuk capai satu benda lain. Jadi sebenarnya alat tu untuk apa? Jadi kita kena senaraikan dan kita kena tahu apa alat dia. So, summary dia untuk point ni adalah alat ni. Duit hanyalah alat dan untuk, for example, kalau you kata aku nak ada duit supaya aku boleh bayar hutang, aku boleh ada masa dengan keluarga, supaya dengan duit tu aku tak perlu risau nak pergi macam kerja ke, ataupun kita ada pilihan masa lah, you know, kita boleh guna untuk travel, pergi haji, pergi umrah. So dia adalah alat yang kita boleh pilih nak buat apa dengan duit tu. So itu yang pertama. So apa saja yang saya explain kejap lagi, dia adalah balik kepada fungsi duit hanyalah alat, bukan matlamat. So tak timbul lah duit adalah aku nak, adakah kau banyak duit nanti kau nak bawa masuk dalam kubur. Tak. Duit kita boleh gunakan untuk cari pahala dan redha Allah. Duit juga boleh gunakan untuk create dosa dan juga mencari tak mahu guna kata ni, laknat Allah ataupun kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duit pula boleh guna untuk mendekati ilmu, duit juga boleh guna untuk menjauhi ilmu. So dia hanyalah alat. Dia bukanlah satu matlamat yang kita kata aku mesti nak jadikan duit tu sebagai satu benda yang too big. Tak, sebenarnya hanyalah alat. So just faham benda tu, nombor satu. Dan ada setengah orang pula kata ni adalah salah faham banyak yang berlaku. Banyak salah faham yang berlaku adalah tentang salah faham atau kepercayaan yang salah tentang duit adalah, contoh, ada orang kata bila tengok orang ada duit, dia kata orang tu kaya bolehlah dia buat apa, dia cakap apa, you know, dia ada duit. Bukan, itu dia salah faham. You know, apa kalau orang tu ada duit, dia ada duit atau dia tak ada duit, sebenarnya dia tidak menentukan tentang tahap iman seseorang. Tidak, dia tidak menentukan tahap iman seseorang. Allah tidak menilik hati kita based on, dia tak menilik kekayaan kita, apa kita ada, semua nothing bagi dia. Sebenarnya nak tengok tahap iman kita, hati kita. Saya cakap ni betul. Sebab at the end of the day, banyak atau sikit apa yang kita ada tu, itu macam mana kita guna. Tapi hati dia tak Allah telik, tengok macam mana hati kita. So, jangan jadikan sebagai satu point macam setengah orang, bila dia ada limited belief benda-benda ni, dia percaya benda ni, dan dia akan susah nak perbaiki kewangan dia. So jangan percaya atau jangan fikir yang bila ada duit nanti orang tu boleh lupa diri. Sebab ramai orang yang tak kaya pun dia lupa diri. Jangan fikir nanti kalau aku kaya aku sombong. Banyak juga orang yang tak ada duit dan sombong. Kalau kita jangan fikir nanti bila aku kaya aku buat jahat. Tapi ramai je orang yang tak ada duit pun buat jahat juga. So ini semua adalah limited belief yang akan menghalang kita untuk capai kewangan yang lebih baik. Jadi itulah benda-benda yang kita kena belajar remove lah. Sebab tu ada orang kata apa nak kaya nanti mati tak bawa. Betul, tapi ketika hidup kita boleh gunakan kekayaan tu untuk manfaat dan boleh jadi amal yang berpanjangan. Contoh saya tengok ada ramai orang menderma banyak tempat lah, dalam Malaysia ke luar negara ke, termasuk saya tengok orang menderma dekat Cambodia. Mereka buat projek bina madrasah, madrasah, bina masjid ataupun sekolah agama. No, orang-orang yang ada duit banyak atau sikit, mereka menyumbang. Tak kisahlah ikut apa niat you dan keikhlasan you. So bila dia tak ada satu hari nanti, mudah-mudahan apa yang dia sumbangkan tu jadi amal untuk dia berpanjangan. So itu kan boleh guna untuk duit, tapi dia juga boleh guna untuk duit tersebut untuk, minta maaf saya cakap, mungkin dia nak bina tempat-tempat yang tak baik, disco ke, dangdut ke, you know, itu pilihan dia. Kan, semua orang akan bertanggungjawab dengan apa yang dipilih. So kena belajar remove tu. Sebelum nak belajar strategi kewangan ni semua kejap lagi, kena remove ni semua. Kena remove yang saya okey, insya-Allah untuk ada duit, ada atau tidak, itu pilihan. Tapi apa jadi sekalipun Allah Maha Besar. Itu apa jadi sekalipun, ada duit atau tak ada duit, jaga amalan. Ada duit kita ada duit, kita kena belajar connected dengan Allah dengan lebih baik. Jaga solat, jaga tahajud, jaga amal kita. Sama ada atau tak ada duit. Okey, itu benda yang asas diri kita, kendiri kita ataupun asas jati diri kita yang regardless ada duit banyak atau tak ada duit, kita kena perbaiki amal kita. So dia tidak ada kena mengena tentang
aku ada banyak duit nanti baru aku ni. Aku tak ada duit, aku tak boleh buat solat. Tak, dia tidak ada kena mengena. Dia berkaitan dengan pilihan individu. Jangan fikir atau stop limit kita. Aku tak nak kaya sebab nanti aku jauh daripada Tuhan. Tak, saya tengok ada ramai orang kaya yang saya lihat semakin dia Allah bagi dia kekayaan, kewangan apa semua, saya tengok dia makin tunduk pada Allah, makin tawaduk. Ada. So, kita pada banyak contoh kisah-kisah Nabi kalau kita baca kan. Kita memang bukan Nabi, tapi kita boleh contohi banyak Nabi-Nabi yang ada. Daripada Nabi Allah Sulaiman, daripada Nabi Allah Musa punya cerita, daripada Allah Rasulullah SAW sendiri. Kita boleh pilih mana satu karakter yang kita nak bawa dalam hidup kita. So, jangan argue ataupun kita tak boleh nak discuss tentang nanti dia kaya macam ni macam tu. Tak perlu. Misalnya kita nak belajar strategi. Jadi bila nak cerita strategi, kalau kita nak perbaiki kewangan kita, kita sendiri mesti okey untuk ada duit. Okey dan faham fungsi duit tu apa. Dia hanyalah alat. So, betulkan niat. Dan next adalah, kalau kita ada duit lebih, okay, kalau kita ada duit lebih, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat lebih kebaikan kalau kita nak. Tapi sebenarnya tak payah tunggu duit lebih. Masa kita tengah tak banyak ni pun, sebenarnya kita dah boleh start. Ada formula yang kita boleh belajar, insyaAllah. Yang saya belajar daripada ramai mentor-mentor saya berjaya, yang mengajar saya, kita asingkan duit kita, bekerja atau berniaga, sama ada 2.5% sebulan, sehingga 5% atau 10% sebulan atau lebih, ikut kemampuan kita. Kalau tak mampu banyak macam tu, duit 2.5%. Kalau katalah gaji kita 2,000, kita hanya perlu asingkan katalah 5%. 5% berapa? Kalau 10% adalah 200, 5% RM100 yang kita boleh asingkan untuk kita contribute, sama ada zakat dan juga sedekah. Sebab kalau 5% dia dah lebih daripada 2.5% zakat pendapatan atau perniagaan. So, kita belajar asingkan daripada sekarang. Bukan nak tunggu duit banyak. Kalau daripada sekarang duit yang tak banyak pun, kita dah belajar untuk asingkan sikit untuk sedekah dan sumbangan. InsyaAllah, mudah-mudahan sebab tu Tuhan akan tengok, wah dia ni bagus ni, ibarat dia bagus ni, boleh handle duit ni walau sikit. Jadi aku nak bagi dia mudah-mudahan berkat. Jadi dapatlah lagi banyak mudah-mudahan. Jadi itu daripada segi spiritual dan kerohanian dia lah. Sebab yang penting dalam bab duit ni adalah keberkatan dulu. Keberkatan tu adalah dia punya key dia. So tadi yang pertama adalah kita mesti remove limited belief. Nombor 2, kita mesti faham matlamat duit hanyalah alat. Bukan matlamat, alat untuk kita gunakan capai matlamat. Menyumbang kebaikan, bayar hutang, pergi buat amal, sama ada ikut kecil atau besar. Dan nombor 3, kita boleh asingkan duit itu siap-siap, dan kita boleh plan supaya mudah-mudahan kita boleh gunakan dia untuk mencari keberkatan daripada Allah. Okey, so itu adalah daripada segi limited belief, benda-benda yang ada. So next adalah ada 10 benda yang saya nak run through, macam mana kita nak bina kewangan, ekonomi apa semua. So you all belajar so far okay? So far okay? Alright. So saya nak go through ada 10 aspek tentang duit, tentang kewangan dan juga ekonomi diri ni yang kita nak kena improve. Okay, ada 10 aspek. Saya mencadangkan anda yang dengar ni, kalau nak dengar, fokus. Bolehlah komen daripada mana, negara mana, negeri mana apa semua. Tapi yang lebih penting adalah dengar apa yang saya nak cuba sampaikan. Dan kemudian, tak payah percaya, lepas anda dengar, anda nak buat, tak nak buat sudah. At least saya dah sampaikan. Dan mudah-mudahan dia menjadi satu keberkatan insyaAllah kepada ibu bapa saya. So, yang pertama adalah kena faham matlamat anda. Okay? Kena faham matlamat kewangan. Dan fikir begini, matlamat kewangan ni adalah begini. Okay? Dia memang alat, tapi nak gunakan alat ni untuk capai matlamat apa. So, orang biasa bekerja hanya nak survive. Orang biasa bekerja hanya nak cukup-cukup makan atau survive. Jadi, bila dia dapat gaji, tak kisahlah dapat RM1,000 ke, dia dapat RM2,000 ke, dia dapat RM20,000 ke, dia dapat RM200,000 pun sebulan. Ada anak didik saya buat berjuta sebulan. Tak kisahlah apa pun. Tapi kalau dia tak ada matlamat kewangan, ada kewangan tu untuk apa, dia akan tend to habiskan duit tu. Jadi, the first rule dalam membina kewangan ni, kita mesti tahu apakah end of mind. Apakah misi kita. Dan kita anggap begini. Saya pernah dengar satu pepatah, saya percaya anda pun pernah dengar. Kita beribadat atau buat apa amalan kita, seperti kita hanya akan hidup hari ini saja. Pada masa yang sama,
bila kita bekerja seperti kita nak reserve sehingga 1000 tahun kita akan hidup, which is tak mungkin lah. Dan kalau kita tak hidup sekalipun, kita boleh tinggalkan itu sebagai wakaf untuk amalan berterusan kepada kita, insyaAllah, mudah-mudahan jadi pencen kubur kepada kita. So apa saja yang kita buat, saya suka komen seorang ni, dia kata kita buat apa, jaga amalan solat semua bukan untuk nak jadi kaya. Sebenarnya ya, kita nak buat amalan semua supaya kita kaya jiwa. Sebab bila kita dapat kekayaan jiwa, kita akan dapat ketenangan dan kebahagiaan. Optional. Nak bina kewangan ni optional. Kalau kita nak, insyaAllah Allah bagi. InsyaAllah dia bagi. Kalau kita tak nak, terpulang pada kita. Itu kan pilihan masing-masing. You know, ada ramai je orang yang kata macam ni. Contoh, kita kan baru habis Olimpik. Boleh tak kalau kita kata saya nak masuk Olimpik, saya nak menang, tapi saya nak berdoa, saya nak menang setiap hari. Saya berdoa, saya buat amalan, saya nak menang, tapi last sekali saya tak masuk, saya tak berlatih apa semua, takkan menang. You know, tapi amalan kita dah dapat. Kita takkan menang dalam Olimpik sebab kita tak masuk dan kita tak berlatih. Sama juga dengan kekayaan kewangan. Kalau kita tak nak kekayaan kewangan, kita hanya nak hidup sebagai seorang orang Islam yang menjaga amalan kita, jagalah. So kalau dari orang Islam yang kaya kewangan, itu terpulang. Nak jadi orang Islam yang kaya kewangan dan suka bersedekah, itu terpulang. Nak jadi orang Islam yang tak nak kaya dan tak nak sedekah, tak nak buat apa pun, boleh terpulang. So jangan letakkan tentang kewangan ni adalah benda yang melibatkan kalau kita ada kewangan dan amalan kita akan kurang. Tak, ramai orang yang tak ada kewangan dan amalan pun ada masalah, macam saya dulu. So itu jangan argue ataupun jangan cakap. Dan jangan cakap dan ada orang kata, buat apa kita ni? Tapi apa guna kita ada solat hajat? Apa guna kita? Kerana Allah kata ud'uni astajib lakum. Apa salahnya kita berdoa? Apa salahnya kita berdoa, ya Allah bagilah aku kekayaan kewangan? Saya tak rasa salah. Dalam doa Nabi yang Nabi ajar pun dia kata, ya Allah bagilah aku rezeki yang aku boleh selesaikan hutang-hutang aku. Tak salah kita berdoa dan minta. Memang Allah suruh kita minta. Dan kita boleh buat solat duha, minta keberkatan. Kan kita baca doa duha, ya Allah sekiranya rezeki aku di langit turunkan, jika rezeki aku di bumi keluarkan, jika rezeki aku jauh dekatkan, jika dekat sampaikan pada aku dengan berkat duhamu, cahayamu, kekuatanmu, kebesaranmu, keindahanmu. Jadi apa salahnya? Apa salahnya kita minta kekayaan? Tak salah. Yang salah adalah bila kita kufur nikmat. Bila kita kufur tu adalah kita tak bersyukur dan kita tak appreciate. Kita tak semakin sujud. Makin diberi makin tak sujud. Itu yang salah. Dan ataupun kita buat semata-mata hanya nak kaya, semata-mata. Tak. Point dia bukan. Dia hanyalah kita minta tu later, kita buat amalan tu dulu. So nombor satu tadi saya kata, kita mesti faham matlamat. Jadi matlamatnya adalah begini. Kalau hari ni saat ni kita tak ada, kita meninggal, Allah panggil kita, fine, habis cerita. Itu tak ada isu. Macam saya masa muda-muda, saya selalu fikir, bila mentor-mentor saya atau orang lebih senior biasa kata, simpan duit Zan, simpan duit, nanti boleh bila kau makin tua nanti kau dia kata kau simpan duit sebab nanti bila tua nanti kita dah tak boleh kerja apa semua, kita tak risau, tak ada masalah tentang kewangan. Masa tu saya tak faham sebab saya selalu fikir macam ni masa muda. Saya fikir, alah, entah besok lusa hidup tak hidup, mati. Alah, hidup habiskan je. Tu mentaliti saya dulu. Which sebenarnya tak salah mentaliti tu. Ingat mati adalah terbaik. Orang yang bijak tu, Imam Ghazali kata adalah orang yang bijak. Tak salah. Tapi pada masa yang sama, kita juga boleh merancang atau berfikir tentang kalau kita mati hari ini, kita bersedia dengan amalan. Kalau tidak, apa yang kita nak buat? Sebab itulah dalam Islam ada faraid, ada hibah, ada perancangan kewangan, ada zakat, ada sedekah, ada tu semua. You know, even ada zakat perniagaan. Sebab tak salah untuk kita nak plan. So, apa yang saya nak buat? Nombor satu tadi saya nak sebut adalah matlamat. Okay, kita mesti tahu, for example, tengok sini. Ini sekarang saat ni kalau kita mati, selamat hari raya lah. Okay, selesai. Seandainya tidak, okay, katalah dengan izin Allah, Allah bagi kita satu umur. Ini yang matlamat je. Kita pun bukan nak fikir jauh, tapi kita nak set satu matlamat. Sekarang kita kerja. Okay, kita kerja. Umur kita akan meningkat. Katalah anda bermula umur anda 20 tahun atau 25 tahun. Umur saya 42. Dulu saya ingat saya akan mati. Alhamdulillah Allah panjang umur sampai sekarang 42. Esok lusa saya tak tahu lagi. Tapi insyaAllah saya bersedia
bersedia dengan apa yang saya sediakan. Pada masa sama saya bersedia kalau saya tak ada, apa saya nak buat. Kalau saya masih hidup, apa saya nak buat, InsyaAllah. So, ni perjalanan. Kalau kita meninggal ni, kita kena bersedia lah. Ini kena sentiasa bersedia. Seriously, kita kena bersedia. Kita ambil contoh ramai orang, muda ke tua ke, anytime Allah nak tarik, dia tarik. Itu kita ready. Ready dengan apa? Ready dengan amal, jaga solat, jaga amal kita, itu kita kena buat. Itu full stop, kena buat. Tapi pada masa yang sama, kita kena plan. Apa yang kita nak plan, nak design ni adalah, seandainya sekarang ni umur kita 20, kita move forward. Kita akan bekerja kan. Kita kerja. Katalah bagi Allah bagi kita umur sampai 30, 35, 40, 45, 50, 55. Apa yang berlaku adalah cycle of life kita ni, makin kita berumur, makin lama kita punya tenaga tu makin kurang. Tenaga kita makin kurang. Dan kita nak ada lebih masa dengan diri kita dan keluarga kita dan Tuhan. Maksud saya lebih banyak masa dengan Allah. So, kita nak perbaiki rukun Islam kita dan kita nak perbaiki rukun iman kita. Dengan ilmu, dengan amal, dengan bukti itu semua. Pada masa yang sama, kita nak make sure hal urusan hidup kita ni, dunia kita ni, kita tak perlu risau. Sama ada kita tak perlu risau bukan untuk diri kita, bukan saja hanya untuk diri kita tak perlu risau, tapi kita juga boleh contribute pada orang lain. Kalau you nak lah, this is the kind of design, apa yang saya design ataupun saya ajar anak didik saya bila mereka jumpa dengan saya dalam kelas intensif saya ke benda. This is the real structure ataupun apa dia strategi yang kita nak buat. Kalau exam pun ada strategi, saya percaya hidup ni pun ada strategi. So kita plan. Seandainya kita buat sekarang ni, so apa yang kita nak buat lah, kita nak faham matlamat. Satu matlamat tadi. Nombor dua, timeline, tempo. Okay, berapa lamakah tempo yang kita nak set matlamat? Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Atau kita nak ambil average orang meninggal, si Nabi Rasulullah SAW meninggal dunia pada umur 63. Kita ambil set nombor umur tu, contoh. Dan kita mungkin akan pergi lebih awal, tapi kita buat satu persediaan ataupun planning. If masa berjalan dan kita akan sampai pada umur, whatever umur, apakah kita punya keadaan kewangan persediaan. So ini benda yang kita kena belajar buat. Dan saya tak suka nak cakap benda ni sebenarnya, sebab dia adalah benda yang memang orang, bukan senang orang nak faham. Sebab dia adalah benda yang something yang kalau semua orang faham, semua orang dah buat dan lama dah, you bina kewangan yang lebih baik. Masalahnya semua memang tak. Okay, so bila you nak capai katalah figure 1 juta, tu saya kira masa saya kerja dulu, umur saya 20, masa tu 21, saya fikir kalau saya nak capai 1 juta, berapa lama saya perlukan. Ini sama dengan matlamat dia tadi. Kalau saya simpan 2,000 sebulan, tak belanja gaji lah, katalah saya hanya dapat 2,000 dan saya tak belanja, atau gaji saya 4,000 ke 10,000 ke, saya simpan 2,000 tanpa fikir pasal dividen, masuk tempat yang dapat income return, dividen apa semua, tak masuk pelaburan hartanah ke apa benda. Bila saya boleh touch saya punya first million? Saya kira-kira kan, saya perlu simpan 41 tahun lebih ke 42 tahun macam tu, baru saya boleh dapat saya punya first million. Dapat juga, tapi ambil masa. So masa tu saya kira-kira, 40 lebih tahun. Kalau umur 20, 42, dah berapa? 62 tahun. So saya fikir macam, tak boleh, ini bukan option yang terbaik. Jadi apa yang saya buat adalah, saya kata saya nak bisnes. Tu yang start kenapa saya fikir saya nak bisnes. Sebab saya fikir kalau saya start bisnes, mudah-mudahan saya punya income akan lebih bagus. Cepat sikit lah saya boleh save. Dan masa tu saya tak belajar lagi dan tak faham lagi tentang pelaburan ni semua. Wish saya akan sampai pada point tu. Okay, so yang pertama yang saya nak cerita sekarang adalah kita nak bercakap tentang nombor 1 tadi adalah matlamat. Kita mesti tahu matlamat kita. Berapakah sasaran kewangan yang kita nak capai. Walaupun anda hanya dapat 900 je sebulan sekarang, atau 700 je, atau 7,000 ke 70,000 ke, tak kisah. Anda mesti set satu matlamat. Berapakah sasaran yang anda nak capai. Ini bukan sasaran ni macam datang petik buah anggur fikir aku nak amount tu. Kita mesti duduk kira. Okay, kalau dengan keadaan income aku sekarang, just imagine kalau aku simpan duit 10 tahun, kalau aku kerja 20 tahun, 30 tahun, panjang umur insyaAllah. Okay, berapa agaknya aku boleh save? Okay, berapa agaknya aku boleh save? Dan timeline, masa. Yang pertama tadi matlamat, next adalah masa. Berapakah tempoh masa yang kita nak build? Kenapa kita nak kira ni? Sebab nanti saya akan cerita tentang macam mana kita nak plan
sebahagian duit untuk sedekah, sebahagian duit untuk zakat dan sedekah, sebahagian lagi kita nak guna untuk planning bila kita dah tak ada. So macam mana nak buat benda tu? So this is the first part. The first part adalah kita kena faham apakah matlamat diri kita, timeline kita dan tempoh. Dan pada masa yang sama kita mesti tahu kita mesti tahu niat kita lah. Apakah alat ni, niat ni, maksudnya duit kita ni nanti bila kita simpan ni semua sepanjang perjalanan tu, sebahagian kita nak guna untuk sekarang, sebahagian nanti mid term, sebahagian nanti long term. Ni semua nak kena plan. Dan bila kita buat ni, kita kena jaga niat. Sebab niat ni benda halus. Solat jangan solat. Kita kata solat, kita kata takbir Allahu Akbar kan. Kita dah niat takbir. Solat tu pun kita boleh lari niat. Boleh bukan lari niat lah, kita boleh teringat benda sana, berdistraction. Apatah lagi dalam hidup kan. So kita kena jaga niat ni. Masa macam niat aku nak ada duit ni, aku nak guna untuk apa? Untuk nak ada masa dengan keluarga, nak ada masa dengan nak buat amal, nak ada masa satu hari nanti kalau aku dah tua, aku boleh bersedia. Jadi kalau kau tak, aku dah meninggal, duit ni boleh guna untuk apa? Untuk sedekah, untuk apa benda, infak. Kita plan lah. Itu semua kan boleh di-plan. Okay. So apa saya cakap tadi? Yang pertama tadi adalah kita kena faham apakah matlamat kita, dan kita kena faham tempoh yang kita nak set, dan kita kena tahu apakah niat kita ataupun matlamat yang kita nak capai bila kita berada dalam keadaan tu, short term, mid term dan long term. Itu yang pertama. Yang kedua, ni nombor 2 tadi adalah rentetan daripada yang pertama. So apakah impian kita? Apakah benda-benda yang kita nak capai? Termasuk contribution yang kita nak buat, rumah-rumah madrasah kita nak bantu, orang susah kita nak bantu. Itu semua kita boleh masukkan dalam impian dan matlamat kita. This is serious. Alhamdulillah, this is something yang Allah gerakkan. Ada orang guide saya untuk saya set make way before masa 2001 lagi. Masa saya tak ada apa-apa pun. Masa saya berhutang banyak, masa tu blacklisted nama, alung kerja, saya dah diajar start tulis matlamat. Walaupun kita tak ada apa-apa, mulakan set matlamat. Sebab dia kata Tuhan mengikut sangkaan hamba dia, dia mengikut apa yang kita niatkan. Kita set. Bila kita buat cari rezeki ni, niat dia apa? Bila kita buat bisnes ni, niat dia apa? Betulkan niat dia kata. So daripada situlah saya betulkan, dan Alhamdulillah benda tu banyak membantu perjalanan tu. Mudah-mudahan adalah kadang-kadang distracted, tu lah ni lah, nak benda tu, nak benda tu. Tak ada masalah. Bukan tak ada masalah apa. Kita boleh betulkan balik, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi kita ketetapan hati. Sebab tu kita baca dalam solat kan, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah bagi kita jalan yang lurus. Okay, so kena faham apa matlamat kita. Yang pertama. Yang kedua, kita kena faham apakah impian yang kita nak capai. Senarai satu-satu matlamat ke, impian-impian yang kita nak set, dan cover semua aspek kehidupan kita, sumbangan kita, kebahagiaan kita, apa benda yang kita nak labur ke, tempat kita nak pergi ke, nak pergi haji, umrah ke, semua kita listkan kat dalam impian tu. Nak belajar ilmu, nak menuntut ke, nak talaki ke, dan tulis dengan khusyuk, dan tulis tu dengan jelas. Dan kalau kita tak capai sekalipun, anyway, capai atau tak capai itu bukan kerja kita. Itu nombor 2. Point dia adalah kita tulis dulu. So far okay? Right? Baru nombor 2 ni. Okay. Nombor 3. Nombor 3, kita kena work smart. Bagi saya work smart ni dalam bab kewangan ni adalah kita kena faham tentang keberkatan, rahsia keberkatan atau kunci keberkatan. Ni work smart lah bagi saya. Kalau ada setengah orang dia kerja keras, tak salah kerja keras. Kita kena kerja keras. Saya percaya dengan work hard juga. Tapi kita kena work smart. Maksud work smart ni adalah macam mana duit boleh bertambah ataupun rezeki kita boleh bertambah, walaupun sikit atau banyak, adalah datang dari kunci dia keberkatan. Bila kita faham tentang prinsip the power of sedekah, bila kita faham macam kita macam ada komitmen setiap bulan. Kalau macam mana kita ada komitmen nak bayar hutang, macam mana kita ada komitmen nak beli reload handphone, macam mana kita ada komitmen bayar internet, bayar untuk TV station, macam mana kita ada komitmen hisap rokok, kita mesti ada komitmen sedekah. Mesti ada komitmen tu. Kena set satu amount. Tak boleh banyak-banyak. Gurau je. Kena set. Okay, saya percaya ramai orang buat ni. Mudah-mudahan kita akan lebih boleh set lebih banyak. Set. Tak boleh bagi sebulan sekali, bagi setiap hari. Sikit. RM1 sehari ke, 50 sen sehari ke. Kalau tak boleh banyak. Kalau boleh banyak, bagi banyak. So, jadikan dia satu. Ni namanya work smart bagi saya dalam kewangan. Sebab keberkatan. Kunci banyak adalah keberkatan. Okay. So, itu adalah nombor 3. Kita kena faham tentang kunci keberkatan. Keberkatan datang daripada sedekah, keberkatan datang daripada
sumbangan, zakat jangan lupa, of course itu core, dan sedekah yang berterusan, insyaAllah. Kita kena foresee lah. Bagi anda yang baru kerja, baru habis belajar, you kena start foresee. Kalau panjang umur, you akan berumah tangga, start plan untuk beli rumah, melabur dalam rumah, bina kewangan dengan simpan duit untuk beli rumah sedikit, bukan untuk duduk, untuk sewakan. Sebab bila you sewakan, you dapat sewa dengan baik, sewa dengan betul, pelaburan tu betul, you akan dapat different keuntungan daripada sewa tersebut. Sebahagian boleh bayar bank, sebahagian lagi boleh guna untuk beli lagi rumah. Jangan beli rumah cari cara untuk tingkatkan pendapatan tersebut. Sama ada sebelum nak tingkatkan tu, kita cari cara untuk cut cost dulu, reduce cost, mana yang kita boleh reduce. Contoh, kena tengok serius tuan-tuan, kita kena belajar untuk reduce. Sebab apa? Sebab kita nak simpan duit untuk bina satu benda yang saya panggil sebagai critical mass, ataupun satu jumlah yang kita boleh dapat satu amount yang bila kita katalah simpan duit tu kat tabung haji, setiap tahun dia akan bagi kita dividen, dan dengan dividen tu nanti kita boleh dapat income yang cukup banyak sehingga kita tak payah kerja atau tak payah berniaga kalau kita tak nak kerja atau berniaga akan datang. So itu satu amount yang besar. Itu namanya retirement punya target atau fund, which minta maaf cakap, EPF ke apa benda yang kita ada tu, dia tak cukup sebenarnya kalau kita nak pergi kira. Alright, so putus-putus kan. Itulah. So saya ada lagi 5 benda saya nak cover. Saya tak rasa saya boleh ni sebab dia macam tak stabil. So saya akan bersambung lain kali, besok ke lusa ke saya tak tahu, tapi akan sambung. Saya tak rasa saya boleh cover semua, tapi sampai situ. So summary dia adalah, tadi anda dah go through, anda tengok balik. Tapi antara yang saya nak cakap adalah kita mesti ada set matlamat. So nak bagi cerita ni, kita cerita-cerita lah sementara lain saya belum putus. Misi dia adalah kita kerja supaya kita boleh kumpul satu amount. Setiap bulan kita simpan duit sikit, tak boleh banyak, sikit. Kita start menyimpan. Simpan duit ni bukan untuk guna, simpan duit ni untuk asingkan, masuk satu akaun yang tak pakai. Okay, step dia adalah kita simpan duit supaya kita dapat satu amount, satu jumlah yang kita letak dekat satu tempat. Contoh dekat tabung haji yang boleh bagi kita 600, 700 tahun. So compoundkan duit tu. Saya kata kita simpan sebulan 1,000, setahun 12,000, 10 tahun dah jadi 120,000. Itu contoh lah. Tapi tiap tahun kita akan dapat compound. Nanti saya akan, next time kalau saya akan try dapat online saya lebih bagus untuk saya tunjukkan formula ni. Tapi faham tak? Kita 5,000 sebulan. Itu namanya passive income. Maksudnya kita, passive income tu maksudnya duit tu bekerja untuk kita. Duit tu akan bagi income pada kita. Dan kalau dia lebih lah. That's why saya ajar anak didik saya berniaga. Sebab ramai yang berniaga dan boleh dapat duit yang banyak. Dan kalau duit tu banyak, dia boleh gunakan untuk simpan dengan lebih cepat. Kalau anda boleh simpan banyak, kalau siapa yang buat income makin lama makin banyak, atau ribu, juta, over the time, over the certain number of years, you boleh simpan banyak. Okay, bayangkan macam ni. Katalah you simpan satu amount 1 juta atau 10 juta, InsyaAllah. Jangan kata tak boleh, InsyaAllah boleh. Kalau you ada kewangan yang baik, ada anak didik saya buat 1 juta sebulan, 2 juta sebulan, berapa ratus ribu sebulan, you plan 5 tahun, 10 tahun you boleh simpan. Target katalah sampai 10 juta lah, katalah 5 juta. 5 juta ringgit kali dengan 6%, ambil contoh 6% daripada tabung haji, you akan dapat 5 juta 300,000 setahun. 300,000 you bagikan dengan 12, bermakna you akan dapat 25 sebulan, 25,000. Katalah pada saat tu anda kata bisnes, kita perlukan strategi bisnes. Kita dapat strategi bisnes, macam mana nak bina kewangan tu dalam masa the next few years. That's reason why you need to build business. Itu antara cara yang terbaik lah. Of course kalau you ada business yang bagus. Okay, saya stop sampai situ nombor 5.
Saya akan sambung insyaAllah next one. Saya nak anda download free. Bagi anda yang belum download, pastikan anda share. Buku saya Magnet Kekal Gajah ni saya bagi free. Buku ni bagi anda yang nak belajar macam mana berniaga, anda boleh pergi ke mudahnyaberniaga.com, mudahnyaberniaga.com untuk belajar pasal bisnes, ataupun jumpa saya live dekat hijrahusahawan.com, which saya akan bercakap dengan anda secara live pada 10 hari bulan September nanti. So saya ada lagi 5 topik ni, yang 5 perkara lagi yang saya akan kongsikan sebab line saya memang tak stabil. Okay, nanti insyaAllah kita akan ni. Siapa nak tanya pasal download free tadi, untuk buku ni anda boleh download percuma dekat www.azizanosman.com/magnet, download free. Share dengan orang, make sure dia orang download untuk baca, jangan tak baca. Nanti siapa yang daripada Indonesia, anda boleh dapatkan yang bahasa Indonesia juga. Okay, dan kita ada buku pemasaran bahasa Indonesia. Siapa yang nak jumpa saya 10 hari bulan nanti, daftar dekat sini, hijrahusahawan.com, live rakaman untuk TV Hijrah juga. So ni peluang anda untuk sendiri. Dan kalau siapa nak belajar berniaga secara online, ada audio book apa semua, anda boleh pergi kat sini. Okay, so download free untuk Magnet tadi. Dan saya ada lagi 5 poin, nanti saya akan sambung insyaAllah. Saya doakan saya dapat try sambung beberapa hari ini, saya akan maklumkan. Okay, 10 September tu saya akan jumpa anda live dekat IDCC Shah Alam. Saya akan jumpa anda, siapa yang datang nanti. Kali ni saya akan buat sedikit berbeza. Kita akan bercakap tentang produk. Macam mana nak pilih produk, macam mana nak pilih produk yang betul, perkhidmatan yang betul, dan macam mana kita nak besarkan pasaran produk atau perkhidmatan yang kita pilih tu. This more on product and marketing untuk Hijrah Usahawan episod kali ni. Dan rakaman ni untuk TV Al-Hijrah is free. Pergi kat hijrahusahawan.com, daftar, anda jumpa saya. Kita akan bercakap nanti. Saya tahu ada orang kata tu raya haji lah berapa hari lepas tu. Tu raya haji 12 bulan. 10 hari bulan tu kita belajar dulu. Lepas tu nanti pergilah raya haji, raya apa tak haji, suka hati anda, insyaAllah. Alright, saya akan sambung lagi 5 in the next session. Saya akan maklumkan nanti. Kalau tak minggu ni, minggu depan hari Rabu, insyaAllah. Atau bila nanti saya akan maklumkan. Saya akan bagi announcement. Okay, review balik apa yang saya explain tadi. Nanti saya akan go through lagi tadi. Ini tak senang nak explain ni sebab dia line tu terganggu sikit. Tak mudah untuk saya nak fokus bila dia kejap putus. Mudah-mudahan kita dapat line lebih baik. Kita berdoa lah, mudah-mudahan diorang ni yang buat internet broadband ni jadi bagi broadband yang lebih power, insyaAllah. Saya dah pakai yang paling power ni pun macam tu juga. Okay, tu saja. Adakah anda belajar sesuatu malam ni? Cuba respon sikit. Adakah anda belajar sesuatu malam ni? Kalau ya, alright, mudah-mudahan dia menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan berkat dalam hidup anda. Saya akan sambung lagi nanti, lagi 5 strategi macam mana nak bina kewangan. Sebab saya tahu anda di mana-mana dalam dunia yang mungkin anda nak belajar walaupun jauh. Okay, tapi bagi yang boleh hadir, jumpa saya nanti live di seminar hijrahusahawan.com. Dan siapa yang nak download tadi, pergi azizanosman.com/magnet. Dan just a quick update, insyaAllah besok saya akan travel. Saya akan berada di Indonesia untuk beberapa hari. Saya ada meeting kat sana. InsyaAllah kita akan ni buku saya di Indonesia, akan dilancarkan di Indonesia. Buku Magnet Bahasa Indonesia, buku Kuasai Pemasaran Bahasa Indonesia. InsyaAllah mudah-mudahan saya boleh berkongsi dengan ramai umat Islam di Indonesia pula tak lama lagi. Dan anda boleh ikuti dekat Facebook ni. Okay, itu saja. Saya harap anda belajar sesuatu, berkat, bermanfaat. Saya doakan anda kaya berjaya dunia akhirat. Doa sebelum tidur, baca surah Al-Mulk. Doa niat bangun pagi awal, pukul 4, 4:30 pagi. Kalau terjaga, bangun. Kalau boleh solat, untuk lelaki memang boleh lah. Perempuan kalau tak boleh, selawat je lah. Tapi kalau boleh bangun, terjaga. Bukan pasal nak kencing, yang Allah kejut kita pasal dia nak dengar kita punya doa. Allah wabarakatuh. Saya sambung lagi insyaAllah next session. Saya akan maklumkan. Okay, itu saja. Bye.